siapa nenek kebayan yang duduk atas terowong? Siapa yang jadi nenek kebayan tu? Siapa yang jadi orang merah tu? Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih sebab sudi datang untuk episod ketiga Kliwon pada minggu ni. Dan terima kasih aku ucapkan kepada yang dah subscribe dan juga like video-video yang lepas. Dan juga jangan lupa tekan butang notification bell. Dan siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang. Dekat bawah. Specialnya untuk minggu ni, aku akan bagi special cash giveaway kepada yang subscribe dan juga like video aku, kepada yang bertuah. Jadi kalau nak tahu bila, boleh tunggu dan tengok video ni sampai habis. Okey, cerita Kliwon minggu ni adalah cerita bukan hantu aku. Okey, cerita ni berlaku semasa aku form 5, masa kita orang senior dekat sekolah. Dan pada hari tu kita orang kena take part untuk hari koperasi dan juga hari kantin sekolah. Dan biasalah bila hari kantin ni kau boleh buat apa-apa saja benda yang mendatangkan duit, termasuklah kepala otak cerdik kita orang ni untuk fikir nak kerah duit-duit manusia dekat sekolah ni. Dan apa yang kita orang buat, fikir, kita orang pilih untuk buat rumah hantu. Okey, dan kita orang ada jugalah cikgu-cikgu tegur, kau nak buat rumah hantu, orang lain punya lari pada setan, kau nak jadi setan. Itu cikgu sejarah aku lah, aku ingat lagi sampai hari ni. Dan orang buat suka-suka je. Okey, dan apa yang berlaku adalah kita orang pun punya proses permohonan dan sebagainya, pergilah untuk cari kelas yang sesuai. Dan kita orang mula nak cari bilik-bilik macam makmal ke apa ke, tapi disebabkan tak boleh, kita orang kena cari kelas juga. Kita nak guna kelas kita orang, tapi sebabkan kelas tu macam tak sesuai, kita terpaksa cari kelas lain lah. Okay? Dan mencari, kita orang decide untuk pakai satu kelas yang duduk ujung sekali. Okay, kalau korang tengok Kliwon yang 2, yang benda tu lompat dekat aku, kelas tingkat 3 ke tingkat 4 atas tu. Maksudnya kelas tu atas sikit pada tempat yang dia lompat tu lah. Okay? Dan masa tu pun aku entahlah, dah kena macam tu pun berani lagi nak bawa benda pelik kat sekolah ni. Okay? Dan kelas tu sebenarnya kalau korang tahu, setengah sekolah yang tak ada dewan besar, kita orang ni dewan exam tak ada dewan besar. Jadi apa yang berlaku, kita orang pakai dewan panjang tu. Okay, jadi bila dewan panjang ni, tengah-tengah tu boleh buka. Okay, nak dijadikan cerita, kelas yang kita orang decide ni adalah kepala dewan. Kepala dewan ni biasalah ada pentas, ada backstage dia. Tapi based on senior aku, kelas tu, diorang cakap kelas tu special lah. Ada yang pernah nampak macam tu, ada yang pernah nampak macam ni. Lepas tu kita orang pula buat rumah hantu kat situ. Okay? Dan masa tu kita orang punya arrangement untuk rumah hantu ni kira tip-top lah. Makeup artisnya yang jenis makeup jadi muka hantu yang memang kata berjaya lah, jadi manusia bertopengkan syaitan masa tu ya. Dan apa yang berlaku, kita orang punya arrangement dah set up 3 hari sebelum tu, kita dah set up, dah cek suara khabar, tutup tingkap-tingkap apa semua. Kelas tu daripada ceria memang puaka lah aku cakap. Kita orang siap boleh cek kotak, tutup tingkap, memang gelap gila. Okay? Dan kita orang dah susun meja, susun langsir, tirai apa semua. Dia jadi macam seronok kau tahu buat rumah hantu ni. Korang try buat kat rumah korang, main dengan mak ayah, memang best gila. Tak tahu siapa yang naik hantu nanti. Okay? Dan bila kita orang dah buat ni, biasalah buat kawan-kawan, ada sound system apa semua, siap pakai mikrofon, siapa yang masuk tulis nama tu kita panggil, kita sebut pula tu. So dia orang menjerit, jadi macam excited lah. Dan hantu pula kita pakai hantu-hantu line up yang memang Melayu lah, orang kata apa, yang memang famous lah. Ada hantu bongkos kat tepi, ada Kak Pontianak, ada patung-patung. Kita ada kawan India, so kita minta dia bawa kemenyan, so kita bakar benda tu. So memang masuk benda tu macam memang memanggil lah cerita dia. Okay, ceritanya bermula, apa yang terjadi? Mesti korang ingat Hysteria kan? Okey, kita orang punya arrangement memang
tip-top lah masa tu. Kalau ada budak menangis, okey kita buka pintu, okey dik, sebab kau nangis, kau silakan keluar. Tapi kita orang ingat ada lah yang macam tu, sebab kita orang dah prepare Yasin, kat sebelah tu dah ada buku Yasin, tinggal nak orang kata apa, kalau apa-apa jadi kita dah prepare benda-benda ni. Okey, tapi Alhamdulillah tak ada. Lepas kita orang settle rumah hantu ni, di sinilah seramnya bermula ya. Apa yang terjadi adalah ada dalam 5 ke 6 orang dalam jumpa aku tanya aku pasal watak-watak hantu yang ada dalam rumah tu. Dan dia orang tanya aku, siapa yang jadi nenek kebayan tu? Siapa yang jadi orang merah tu? Aku jadi macam, hi guys, thanks for watching. Okay, boleh pause kejap. Siapa yang komen dan juga subscribe serta like sekarang, aku akan bagi giveaway cash RM30 kepada yang bertuah secara cabutan. Okay, bye. Boleh sambung tengok. Aku mau tanya siapa Dan sepanjang kita orang set up watak-watak hantu ni, tak ada pun watak nenek kebayan dan tak ada pun orang yang pakai baju merah. Tapi lebih 5 orang yang datang jumpa aku cakap diorang nampak benda ni. Aku mula-mula macam diorang salah tengok kot. Tapi benda ni jadi macam intense bila aku balik rumah. Hantu kat sekolah dengan rumah aku ni berpisah tiada lah, semua nak ikut. Okay, dan aku balik, adik aku masa tu di sekolah rendah tau. Dia balik, dia masuk rumah hantu aku. Dia tanya, Long, siapa yang jadi nenek kebayan dekat rumah hantu kau? Aku terdiam lah, bukanlah macam, aku jadi macam, kau nak tahu apa hal, sibuk lah macam kau kenal. Tapi sebab bila dia tanya, mula-mula aku ingatkan dia nak tanya siapa-siapa, budak kecil. Aku takut, aku rasa macam mungkin dia salah tengok ke, mungkin ada yang lain, kawan-kawan aku ke. Tapi statement adik aku macam ni, siapa nenek kebayan yang duduk atas terowong? Kalau korang nak tahu, dalam rumah tu ni ada satu part sebelum keluar, ada 1-2 simpang tau. Macam besar sangat kelas tu, sampai boleh buat simpang. Okay, satu ni simpang jalan mati, satu lagi ni terowong. Terowong ni dia kena merangkak dan keluar pintu belakang. Dan terowong ni, struktur binaannya, aku engineer masa tu. Okay, kita orang pakai kerusi kayu tu, dan kita orang tutup macam selimutkan kerusi tu dengan, kau tahu tilam lompat tinggi tu tak? Kan ada tilam lebal dengan tilam nipis yang nipis sambung kat tepi tu. Aku pakai tilam yang tu. Kita orang pakai tilam yang tu untuk tutup terowong tu. Bawah tu kita letaklah daun kering. Maksudnya kau kena merangkak bawah tu. Adalah tangan-tangan yang naik. Tapi dia tanya aku siapa yang duduk atas terowong tu. Kalau kawan aku yang jadi nenek kebayan ni, kalau kau boleh duduk atas terowong tu, kira aku dah boleh kaya ke sekarang buat terowong smart. Sebab apa? Sebab Form 5 lagi dia boleh buat terowong yang pakai tilam je boleh kukuh. Tapi sebab kau duduk atas tu, siapa yang duduk atas tu? Terowong tu kalau kau langgar je pun dah boleh roboh. Ini kan pula duduk atas tu. Dan benda tu membuatkan aku terfikir, apakah yang berlaku di dalam rumah hantu itu? Okey, dan aku rasa bila dia bagi tahu aku macam tu, aku rasa macam mungkin ada yang betul-betul ada dalam tu. Dan aku bersyukurlah tak dia yang hilang ke, yang histeria ke. Okey, dan disebabkan nenek kebayan tu lah, orang-orang yang datang kepada aku ni tanya benda yang sama. Jadi sampai hari ni aku terus tanya, siapakah nenek kebayan yang duduk atas terowong itu? Okey, dan watak kedua yang orang nampak dalam rumah hantu aku ni adalah orang merah. Kau tahu orang merah yang full dan satu badan warna merah. Kalau nak bayangkan macam Hellboy lah. Okey, ataupun kalau nak kartunkan imajinasi kau tu, kau ingat tak buku Asuh kecil-kecil yang kau baca? Macam tu. Tapi aku tak tahu lah nampak ekor ke tak nampak ke. Tapi dia just orang warna merah. Dan kalau seorang-seorang nampak, aku rasa macam mungkin dia salah tengok. Tapi aku pun tak tahu lah kenapa benda-benda yang dekat sekolah ni suka sangat ikut aku balik. Sebab apa? Habis rumah hantu ni, dalam seminggu lepas tu aku cakap kat mak aku. Aku cakap ada yang 5 orang nampak hantu warna merah ni. Ada orang ni nampak macam ni. Aku ceritalah yang adik aku cakap ada nampak nenek kebayan ni. Dan cerita ni semakin menarik bila mak aku cakap dia barulah dia bagi tahu aku yang masa dia ambil aku petang tu daripada sekolah,
Okay, dia ambil aku daripada sekolah, yang bawa balik daripada rumah hantu ni, dia parking kereta depan rumah. Dia parking je kereta depan rumah, kan kita bawa kereta, ada side mirror tau. Dia nak buka pintu, dia nampak ada benda, satu badan warna merah dekat belakang kereta, tengah intai. Macam jauh sikit je dari kereta, tapi boleh nampak dalam cermin tu dia intai. Dan aku tak tahulah kenapa benda tu ikut aku ke, dan disebabkan mak aku pun nampak, dan ada beberapa orang nampak. Aku mula terfikir, macam mana kalau hari tu memang ramai yang nampak benda tu. Dan tapi betul lah orang cakap, bila kau cuba untuk menyerupai dia akan, orang kata apa, dia akan ikut lah. Mungkin diorang hantar geng-geng dia macam okay, diorang nak buat rumah hantu, we should take part. Jabatan hantu hantar macam tu lah. Dan aku teringat juga, speaking of menyerupai hantu ni, aku teringat cerita lecturer aku masa dia study dekat UiTM. Dia cerita, diorang ada assignment kena ambil gambar seram tau. Diorang kena ambil gambar seram. So budak fotografer macam budak media ni, dia punya assignment kena ambil gambar tema seram. Dan dia pun pergilah ambil gambar kat kubur, pergi ambil gambar dekat tempat-tempat yang menakutkan. Tapi lecturer aku cakap, tak seram lah gambar ni, kita berlakon buat bagi seram. So maksudnya dia nak ada macam real punya gambar lah. Dan apa yang berlaku, lecturer aku cakap, dia orang make up tau. Dia orang buat benda tu. Okay, dia orang ambil gambar macam ada orang meninggal, baca Yasin dalam asrama. So benda tu nampak macam real seram tau. Dan tiba-tiba dia orang macam nak mengusik seorang budak ni tau. Budak ni lemah semangat, tapi biasalah budak asrama nakal. Zaman-zaman kau belajar macam kau tak pernah buat, macam nak prank kawan dia orang ni lah. Okay, dia buat kat mana? Dia buat kat tangga. Dia duduk kat tangga, kawan dia tu nak lalu, dia buat macam tu. Budak tu yang terkejut sampai demam. Lepas tu bila dia demam, dia jadi macam meracau tau. Dia macam meracau 2-3 hari tau dia meracau. Sampai satu hari tu, budak yang meracau tu dia turun, dia macam kena bawa turun dekat dataran. Lepas tu fellow dia tanya budak tu, kenapa dia tanya benda tu, kenapa dia kacau budak tu. Benda tu marah tau. Benda tu marah. Lepas tu kau tahu tak benda tu jawab apa? Aku marah sebab ada yang cuba jadi aku. Aku dengar dalam kelas masa tu, aku meremang. Bila aku terfikir balik cerita ni dan relatekan dengan cerita aku zaman sekolah, aku rasa aku bersyukur lah sebab kita orang buat benda tu masa tu suka-suka dan tak jadi apa-apa. Dan kepada anda di luar sana yang suka untuk jadi hantu, untuk prank-prank manusia ni, anda percayalah, sesungguhnya benda tu sentiasa mendukung anda dan juga menantikan saat-saat yang terbaik untuk menyerlahkan dirinya sebenar. Okey, dan itu aku rasa itu sahaja cerita untuk Keliru episod ketiga pada kali ini, dan nantikan episod-episod yang akan datang. Bye.